Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang KM2 Podcast. Dalam sehari dua ini, ramai bercakap tentang isu lompat pagar di media sosial. Isu ini adalah berkaitan insiden suspek utama kes pengubahan wang haram melarikan diri sebaik dibebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Ahad lalu. Suspek berusia 32 tahun itu dipercayai memanjat pagar belakang bangunan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dengan bantuan dua pengawal peribadinya sebelum melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta Perodua Myvi yang sudah sedia menunggu di situ. Kejadian tersebut berlaku ketika suspek bergelar Datuk Seri itu dalam proses diserahkan kepada pihak polis yang menunggu di pintu pagar hadapan bagi membantu siasatan kes judi atas talian dan penipuan Macau Scam. Suspek dikatakan keluar dari kenderaan Wellfire yang dinaiki bersama pemandu, peguam dan pengawal peribadinya semasa pergerakan dari lobi ke pagar utama. Berita ini menarik perhatian kerana ramai merasa heran bagaimana suspek berbadan gempal itu mampu memanjat pagar bangunan SPRM. Saya tak berniat untuk body shaming suspek, tetapi saya perlu menggambarkan keadaan fizikalnya kerana ia ada kaitan dengan cerita ini. Ramai warganet berkongsi gambar pintu pagar SPRM dan membuat ulasan bahawa mereka tak percaya suspek mampu memanjat pagar setinggi itu. Mereka beranggapan mungkin ada orang dalam, pihak berkuasa, yang bersubahat untuk membantu suspek melarikan diri. Lagipun dalam satu rakaman video yang tular sebelum ini, ada individu mengaku sebagai pekerja suspek mendakwa bosnya itu akan bebas kerana ada kabel atau kenalan. Oh, betul. Dia kena tangkap, dia mesti keluar juga. Jadi saya pun download Google Street View untuk melihat keadaan pagar di sekeliling bangunan Ibu Pejabat SPRM itu. Saya pernah pergi ke bangunan baru Ibu Pejabat SPRM itu hanya sekali saja. Kalau bangunan lama di Putrajaya, sudah banyak kali saya pergi. Saya perhatikan memang pagar di sekeliling bangunan SPRM itu tinggi dan sukar untuk dipanjat. Mustahil untuk suspek memanjat pagar itu. Kalau suspek berbadan kecil atau kurus sekalipun, pagar itu sukar dipanjat dan terdapat risiko tinggi untuk cedera. Namun kalau dilihat pintu pagar hadapan, senang untuk dipanjat, tetapi ada pondok pengawal dan polis sedang menunggu di pintu hadapan. Jadi saya fikir pasti ada pintu belakang yang sama reka bentuk dengan pintu hadapan. Selepas saya mencari-cari dalam gambar 3D Google Street View ini, akhirnya saya jumpa pintu pagar belakang. Pintu pagar ini agak terlindung dari rakaman gambar Google Street View dan sebab itu ramai tak percaya suspek boleh memanjat pagar. Tapi kalau pintu pagar belakang macam ni memang senang untuk dipanjat. Kita pun tak tahu sama ada pintu pagar itu berkunci atau tidak. Mungkin juga tak berkunci dan boleh jadi juga ada orang tolong buka pintu pagar tersebut. Apapun saya percaya SPRM mempunyai rakaman kamera litar tertutup bagaimana suspek melarikan diri. Ini kerana terdapat banyak CCTV di situ. Sudah terjawab bagaimana suspek boleh meloncat dari pagar belakang bangunan SPRM. Cuma ada beberapa persoalan lain yang menjadi tanda tanya saya. Antaranya, kenapa SPRM dan polis begitu berlembut dan boleh menurut kehendak suspek supaya polis menunggu di luar pagar utama. Alasannya, suspek terlalu takut hendak keluar dari kenderaan. Sepatutnya kalau hendak tangkap, tak perlu ikut kehendak suspek walaupun ada peguam suspek di situ. Tangkap sajalah. Saya juga tertanya, adakah tidak ada pengawal keselamatan atau polis bantuan yang menjaga pintu pagar belakang sehingga suspek dengan mudah melarikan diri. Cara SPRM dan polis mengendalikan proses tangkapan semula suspek ini sangat lemah dan boleh menimbulkan tanggapan negatif di mata rakyat. Saya harap pihak polis dapat menangkap suspek tersebut pada kadar segera. Kalau dia tak salah, kenapa perlu larikan diri? Bukankah kes itu baru di peringkat siasatan dan belum sampai ke peringkat pendakwaan? Saya juga minta polis tangkap dan dakwa pemandu, pengawal peribadi dan peguam suspek yang bersubahat membantu suspek melarikan diri. Mereka yang bersubahat memberikan perlindungan kepada suspek, tak kiralah kumpulan gangster ke, perlu berhadapan dengan tindakan keras daripada polis. Jenayah yang dilakukan, terutama Macau Scam, sangat jahat dan menganiaya orang.
Ia melibatkan kerugian ratusan ribu ringgit hingga jutaan ringgit kepada setiap mangsa. Habis semua wang simpanan mangsa. Tak perlu beri muka kepada mereka ini. Okey, cukuplah setakat itu untuk isu lompat pagar ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.